Hai korang, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi di Saya Mukbang with Arnis. Kali ini Arnis dengan Faisal tidak membahas something, tapi Arnis nak belajar bahasa Faisal, yaitu bahasa Utara. Utara. Okey, kita nak belajar bahasa Utara hari ni. So hari ni Cik Faisal jadi Cikgu Utara. Basically ni bukan expert, okey. Saya bukanlah expert maupun orang yang kata apa mendalami bahasa. Kita berdasarkan percakapan harian je lah. Okey, benda tu dah dididik daripada kecil kan. Jadi automatik bahasa tu dah jadi sebati dengan diri. Tapi bila dah duduk kerja dekat sini, kadang-kadang dah menyesuaikan diri dengan tempat dan masa lah. Tak lupa asal usul. Bila balik Kedah, alhamdulillah bahasanya lancar. Jadi kita nak cerita sikit basic dia. Apa specialnya bahasa Utara ni? Lesson number 1, kata ganti nama. So, okay, kata ganti nama ni kalau macam yang kita belajar di bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, aku, kau, dia, mereka, kami. Jangan ganti diri kan. Bila di Utara, kita gantikan beberapa perkataan dengan perkataan yang special, khas orang Utara saja yang pakai. Contohnya, kau jadi hang. Hang pi mana, hang pi mana, hang pi mana. Okey, so kau tu jadi hang. Tak ada orang Utara cakap, kau nak pergi mana? Tak ada. Okay, Berarti kalau ada orang yang cakap hang pi mana, dah confirm lah orang Utara ya? Yes, of course. Kalau guna hang tu confirm orang Utara. Okey, melainkan dia zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia pakai hang. Dia mesti pening kan? Asal zaman Kesultanan Melayu Melaka pula ni? Okey, sebab dekat Malaysia dulu kan zaman Kesultanan Melayu Melaka ada 5 hang tu. Dia tahu tak? Cerita tu? Hang Tuah, hang Jebat, hang Lekir, hang Lekiu, hang Kasturi. 5 hang ni adalah pahlawan Melaka. Bingkisan lah sikit. Sebab Anis tak tahu benda-benda ni. Ni history lah, history. Okay. Kedua, mereka ditukarkan kepada depa. Ni special kan, depa. Weh, depa tu pasal apa? Macam tu. Depa tu pasal apa? Depa tu pasal apa? Mereka tu dah kenapa? Macam tu. Tu kan laju gila. Orang Utara ni memang shing. Kita tak cukup masa. Kita tak mau buang-buang masa ni. Dia cakap macam tu, singkat. Experience masa Anis Kak kenal dengan Faisal. Faisal dah jumpa Anis satu kali masa dia jadi pelancong Anis tu. Dan kita orang berteman lah dekat Facebook. Faisal upload gambar dengan Arnis. Bapak Faisal komen dekat gambar tu. Sebab Arnis kan belum pernah jumpa Bapak Faisal hari tu. Bapak komen apa? Lupa. Oh, Depa cute ya. Macam tu. Siapa Depa? Yang mana Depa? Siapa tu Depa? Ingat Depa tu nama perempuan lah gitu kan. Tanya dengan Faisal, Depa tu dia lah kan. Dia dan mereka lah. Macam tu. So Arnis faham. Lebih digunakan untuk mereka lah. Untuk ramai. Kalau dia tu masih menggunakan dia. Cuma kadang-kadang tu ialah kita menggunakan Depa tu. Oh, Depa dah mai dah tu. Yang seterusnya adalah korang. Korang ni bukan kata baku lah, bukan bahasa baku. Tapi orang kata apa, diguna pakai secara harian kan. Di Utara pun kita pakai kata lain menggantikan korang, iaitu hangpa. Oh iya benar. Okey, beza hang dengan hangpa tu lain. Weh, hangpa nak pergi mana hari ni? Macam tu. Lebih kurang lah, lebih kurang. Spelling dia? Spelling Allahualam, tapi dalam fikiran Anis, hangpa tu H-A-N-G-P-A or H-A-M-P-A. Sebab kadang-kadang ada orang yang tulis sebut dua benda tu. Okey, dia lebih ke hangpa lah, H-A-N-G-P-A. Walaupun tak ada penulisan secara official, tapi bila selalu cakap kan, bunyi dia macam tu lah. Yalah, kita tak gunakan di penulisan kan. Ini kan semua dialek setut kawasan tu kan, dialek Utara. Jadi jangan tanyalah tulisannya, memang saya pun tak tahu. Okey, untuk kata ganti diri number 1. Lesson number 2. Kita ada menggunakan short form yang common lah. Kataan pergi di short form kan jadi pi. Tu tadi macam lagu tadi pun hang pi mana. Hang pi mana. It's not KL. Tak ada lah, orang lain tak pakai lah perkataan pi tu. Berarti kalau pi tu Utara lah. Orang Utara juga khas lah. Memang khas untuk orang Utara. Okey. Pergi mana weh? Kalau laju kan. Pergi mana weh? So macam tu lah. Perkataan pi tu diguna pakai. Sekarang kita pakai meluas kan. Pi tu boleh jadi pergi, macam kenderaan ke apa ke. Boleh jadi juga macam, weh, aku bawa kereta ni tak boleh pi je. Boleh faham? Tak boleh faham? Okey. Dia boleh jadi macam apa? Kereta ni tak power, tak cukup power. Jadi kereta ni tak boleh pi lah. Kalau dia bahasa Melayu, kita ni tak boleh pergi lah. Macam pelik kan. Orang tak pakai perkataan tu. Tapi kalau di Utara memang kebanyakannya orang pakai macam tu secara meluas. Okay. Lesson number 3. Huruf R di tengah atau huruf R di depan. Bacaan dia macam mana. Setiap perkataan yang ada huruf R. Tapi bukan semua kita awal-awal ni. Sebab dia bukan semua perkataan. Ada perkataan-perkataan yang eksklusif yang kita tak tukar begitu. Enggak semua. Contoh kalau kata macam R di tengah lah, geram.
Geram. Perasaan geram. Tapi bila di utara dia jadi geram. R tu dia jadi GH. Kalau nak senang faham ya. Okey. Geram. 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 Lagi. Geram. Kurang. Geram. Dia geram. 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 Di sini. Bukan di sini. Geram. Geram. Lagi contoh lain adalah gerak. Gerak. Jadi cuba. Gerak. So kalau orang bukan utara, kalau nak sebut kataan-kataan dalam bahasa utara tu susah sikit lah. Hampir gerak dah weh. Ni subuh gajah ni. Subuh gajah. Nama subuh gajah? Subuh gajah tu dah lambat lah. Subuh yang pukul 10 tu. Dah masuk duha dah. Gerak. 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 Dia macam French lah, sikit French. Orang utara ni ada French ke Jerman? French. I think French lah. Jerman deh. Paris. Paris kan? Paris kalau orang French dia tak sebut Paris. Dia sebut Paris. Oh. Nah, Gitu. French. Lagi syarat. Syarat. Syarat tu tahu tak apa? Tak tahu? Syarat mengandung. Okey, syarat. Yang penuh. Dah nak bentuk lah. Syarat. Syarat. Rat. Syarat. Rat. R di tengah jadi R gitu ya? Yes. R di tengah jadi R. Dan macam tu juga di depan. Oh. Macam tu juga di depan. Contoh yang pertama, rangup. Rangup. Jadinya rangup. Rangup. Wih, rangup wih. Kerupuk ni. Wih, rangup ni kerupuk ni. Wih, rangup ni kerupuk ni. Betul kan? R jadi berbelit-belit. Yang kedua, rosak. 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 Kereta aku rosak weh. Kereta aku rusak ni. Rosak ni. Kereta aku rusak ni. Rosak. Kereta aku rosak ni. Tadi masih bunyi R. Dia tak bunyi R tau. Dia jadi GH. Kereta aku rosak ni. Kalau ditulis lah, dituliskan. Kalau you baca GH macam ni. Oh, penulisan pun beda. Tak lah, penulisan sama je. Kan saya cakap penulisan tak ada. Kalau untuk bahasa utara sebab ni bukan official. Ini kan bahasa dialek. Yang ketiga, raja. Raja. Patutnya raja. Tapi disebut di utara raja. Raja. Okay. Dan dia ada juga beberapa perkataan yang agak special sikit. Bila ada R tu dalam huruf tu, dia jadi hilang beberapa perkataan di depan. Contohnya kereta. Okey, kita tak sebut kereta tau. Kalau di utara kita tak sebut kereta. Weh, aku nak pinjam kereta hang. Dia tak sebut kereta. Dia akan sebut aku nak pinjam kereta hang. Majunya. Aku nak pinjam kereta. Dia macam ke tu hilang. Aku nak pinjam kereta hang. Aku nak pinjam kereta. Tapi ada bunyi kek sikit. Sikit je. Dia tak ada lah, hampir tak ada. Bila orang utara cakap ni sebab I explain kan. I cuba explain dalam keadaan yang memudahkan untuk semua orang faham lah. Tapi kalau in real life, orang utara macam bang, you tahulah macam mana speed dia. Kamu tak apa, laju. Weh, kereta ni, kereta dia tak ada bunyi ke pun. Bunyi kereta tu, kereta. Contoh lah, contoh. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kerja. Kerja? Kerja dia jadi bunyi apa je? Kerja. Raja. Aku nak pergi kerja. Raja. Dia dah tak bunyi ker. Ke katanya ada K depan tapi dah tak hilang lah bunyi K. Kat situ ada unik dia sikit lah. Contoh ketiga, kerusi. Kerusi. Hampir ambil kerusi. Hampir ambil kerusi tu. Rusi. Jadi hampir ambil rusi. Jadi tinggal perkataan macam rusi je. Tapi R-nya tetap jadi gitu. R-nya hilang kat K kat depan. I tak tahu adakah ni disebabkan K saja ke atau macam mana, tapi susahlah nak explain secara detail. Formal kan. Dia guru cikgu bahasa. Apa yang kita tahu je lah. Sign number 4. Bila R di hujung perkataan. Jadi apa? Kalau R di hujung perkataan. Selalu R ni contoh air jadi ayah. Yes. R di hujung akan jadi Q. So macam air jadi ayam. Atau memang ya. Tu. Kita contoh kedua, sangkar. Sangkar jadi naon? Sangkar. 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 Hambu dia lah sangkar. Hambu dia lah sangkar. Kalau tidak lagi dia lari. Arni tak tahu kenapa ya kalau Faisal cakap bahasa utara tuh seksi tu untuk Arni. Macam dia cakap Latin gitu. Contoh yang ketiga, ayam bakar. Ayam bakar. Harus gitu ya? Harus ada intonasi gitu ya? Orang tahu ni dia memang cakapnya dia tak. Dia tak yang tu, dia kan bakar. Ya, aku nak makan ayam bakar. Aduh. Lemak berkrim. Okey.
Lesson number 5. Huruf S di hujung perkataan akan jadi Aish. dia akan jadi IH. Kalau kita nak cuba faham lah, senang nak faham, dia akan jadi bunyi je IH kat belakang. Contoh pertama, beras akan jadi beras. Bila disebutnya dia akan jadi beras. S dia tak bunyi pun, jadi ada bunyi H kat belakang pula. Okey. Kedua, panas jadi panai. Panai lit-lit. Arnis jadi Arnai gitu. Tak ada lah. Nama kita tak tukar. Yang ketiga adalah kurus. Jadi kurus. Wih. Kurus. Kenapa nak kena ada I? Kurus. Padahal kurus. Jadi kurus. So itu serba sedikit lah contoh yang kita boleh bagi. Bila ada S di hujung akan jadi IH. Again, ada beberapa perkataan yang eksklusif. Bila ada huruf S di belakang tu kita tak tukar lah. I nak bagi contoh pun I tak sure. Tapi kadang-kadang ada perkataan yang memang kita takkan tukar lah. Kita akan masih maintain perkataan asal tu. Bunyinya pun masih ada S kat belakang. Apa dia? Apa ya? Apa? Korang boleh bagi contoh, komen kat bawah. Apa dia? Maybe perkataan-perkataan macam dalam bahasa Inggeris yang kita pakai macam bonus. Dalam bahasa Melayu pun ada perkataan bonus kan. Tapi kita tak jadi bonus. Kan pelik bunyi dia. Itu salah satu contoh lah. I pun tak sure contoh apa yang I boleh bagi lagi. Tapi ada beberapa perkataan yang macam itulah, kita biarkan dia eksklusif kita dia. Maksudnya dia masih maintain lagi ada bunyi S kat belakang. Sama juga macam huruf R tadi. Ada beberapa perkataan yang kita tak tukar. Contohnya macam racket. Racket badminton. Kita jadi racket pula. Racket pula jadi pelik lah bunyi dia. Dia takkan jadi racket lah. Dia akan jadi racket. Masih R. Okey, beberapa perkataan lah. Contoh-contoh lain mungkin hampa semua pernah dengar tu. Lesson number 6. Ini lah lesson yang terakhir. Ni basic lah, basic. Perkataan ya ditukarkan kepada noh. Yang aku suka. Yang ni memang Anis waktu first time dengar macam apa benda ni? Contoh lah, nanti datang sini lagi ya. Tapi bila di utara jadinya nanti mai lagi noh. Dan noh kat belakang tu. Spelling dia NOH or NA. Either one lah. Sebab kadang-kadang dia macam sedap bunyi no, kadang-kadang no. Kadang-kadang Aris nampak. Dia nampak perkataan tu keluar. Bukan, karena Aris chat dengan emak mertua. Mak mertua tulis nah. Tulisan yang lain juga no, NOH. Jadi yang mana satu gitu. I think dia ikut kesesuaian pada ayat tu lah. Kalau macam yang contoh yang bagi tadi, nanti mai lagi no, dia akan jadi noh. Dia tak jadi nanti mai lagi nah. Nah pun boleh juga. Noh. Jadi beza lah. No boleh, no boleh. I pun tak sure lah part tu, tapi ikut sedap lah. Sample yang kedua, boleh saja hang keluar, aku nak kirim lah, hang beli goreng pisang tu. Dia panjang banget. Example dia. Hang keluar, aku nak kirim lah, hang beli goreng pisang tu. Noh tu dia dipakai di belakang. So macam beli goreng pisang ya. Again, ada perkataan yang macam adalah ayat-ayat tu, ada perkataan ya tapi kita tak tukar lah. Kita masih maintain ya. Contohnya, hang mau makan ni tak? Ya. Tak jadi no. Tak ada lah. No, tak ada lah. Maksudnya ya, perkataan ya tu masih digunakan. Ya pun ada dua perbezaan ni. Ya memberi jawapan ataupun ya yang macam just nak pelengkap ayat di ujung tu, yang tu boleh tukar kepada Harit hampa. Dah. Itu 6 example lah. Ada beberapa lagi. Ada beberapa lagi no? Ada beberapa lagi contoh-contoh perkataan yang agak unik, hanya orang utara saja yang pakai. Are you okay? Okay. Listen pula. Aku jadi tidur. Dah tidur. Beberapa perkataan yang mungkin special sikit lah, unik di bahasa utara. Bagi contoh-contoh lah. I nak suruh Anis teka apa maksudnya di sebalik perkataan itu. Contoh yang pertama, seriat. Seriat. Apa maksud? Ya agak-agak lah, agak-agak lah. I kadang-kadang pakai pun. Seriat? Seriat. Maksudnya ini bahasa utara tapi aku harus terka dalam bahasa Melayu gitu. Atau bahasa Indo itu pulang. Janji apa yang you faham dengan kata seriat? Tarat. No. Apa dia? Seriat tu reda. Jauh sangat. Jauh. Jan dah seriat. Reda. Aku tunggu hujan seriat dulu lah baru boleh balik. Macam tu. Mungkin ada bahasa, ada kentut dulu. Ada sebagian kata khas daripada utara ya. Yes. Next. Contiang. Yang tahu aku kodiang enggak di Kedah mah. Contiang tu dari perkataan conting sebenarnya. Conteng tahu? Conteng gitu ya? Conteng apa-apa, lukis ke apa-apa gitu. Conteng. Kita sebut contiang. Contiang.
Okay. Kalau nama anak Cantiang Comel. Aduh. Ya. Contoh ketiga, Gerek. Gerek mah aku tahu. Apa dia? Faisal pernah cerita sepeda. Oh, basikal. Yes. Pandai. Bagus. Ada setengah orang yang tak pernah pergi ke bahagian utara Malaysia, jadi mungkin tak tahu yang perkataan gerek tu apa. Contoh yang seterusnya. You kena teka tau ni. Ligan. Lipas ke? Lipas pula. Tak tahu ligan. Ligan tu adalah kejar. Oh. I kejar you, I ligan you macam ni. Tegak. Ni common lah. Tegak. Ni ketegak betul ya? Gar berarti ya. Ingat tu tak apa? Ketegak tu degil. Oh. Macam you lah. You tu ketegak. Okay. Next adalah hawin. Kawin. Bukan kawin, hawin. Kawin yang lain lah. Tak ingat tak? Anduk dia aku hawin kau tingkap eh? Pukul. Bukan. Tumbuk. Lempar. Oh. Lempar. Baling. Okey. Aku hawin hang kau tingkap. Kawin. Aku baling hang kau tingkap. Keluar kau tingkap. Itulah serba sedikit contoh cukup lah setakat tu. Banyak lagi sebenarnya perkataan-perkataan yang unik kalau dalam bahasa utara, dalam dialek utara ni. Untuk orang yang di luar Malaysia lah, untuk pengetahuan, dekat Malaysia ni disebabkan terlalu banyak culture, terlalu banyak dialek daerah. So gantung kepada tempat mana yang korang duduk lah kan. Kalau korang datang duduk kerja di KL, yang mungkin itu normal lah, masih boleh dengar dialek yang normal. Tapi kalau pergi ke utara, macam I explain dalam vlog ni, bahasa dia lain sikit. Mostly orang utara cakap laju. Kalau untuk orang yang baru-baru nak duduk, agak susah faham. Agak susah nak apa benda dia cakap. Lepas tu dah lah dengar macam bergaduh, macam ribut. Tapi sebenarnya tak gaduh pun, normal je. Korang tahu kenapa Anis namakan Sembang Pompang ni Sembang Pompang? Karena idea tu, nama Sembang Pompang ni Faisal yang bagi nama Sembang Pompang. Sesuai dengan karakter Anis yang kalau cakap pompang kalau daripada bahasa utara ya. Kalau cakap laju dan so okeylah Sembang Pompang lah with Arnis. Itulah kemunculan Sembang Pompang. Pengalaman Arnis lalu mendapatkan pelancong daripada Malaysia. Ingatkan Malaysia tu satu bahasa gitu, satu yang nya tu saja. Misalkan Anda sihat? Iya ke? Yang macam-macam tu je. Ternyata lepas Arnis duduk di sini, Pak Iswa bagi tahu kan negeri itu ada banyak di Malaysia, Melaka, Johor, banyak lah ya. Setiap negeri itu ada bahasa dia masing-masing kan, termasuk bahasa utara. So daripada situ Arnis kenal dengan Faisal. Faisal orang mana nih? Oh ternyata orang utara, Kedah, Penang. Diperkenalkannya bahasa dia yaitu bahasa utara. Confuse sikit lah. No sikit, banyak juga lah. Lagi kalau datang ke rumah family Faisal first time, ya Allah, hari itu yang sebelum kawin ya, Arnis first time datang ke rumah Faisal, dia orang cakap bahasa Melayu pun belum fasih lagi. Kena pula duduk dengar orang utara sembang pang. Lagi kan kalau bapak tu kan cakap tu kan dia pompang macam Arnis lah kan. Semangat pompang, aktif macam Arnis. Jadi apa pasal nih? Gaduh ke dia orang? Awal-awal lah Arnis betul-betul tak paham 1% pun apa yang dia orang cakap, apa yang emak mertua, bapak mertua, adik dengan Faisal cakap tu. Daripada situ Faisal selalu translate lah. Sama lah macam mana kalau I pergi ke Indo pun. Masalahnya family Anis rata-rata tak menggunakan bahasa Indonesia, jadi menggunakan bahasa Sunda. Kalau guna bahasa Indonesia, okey lah, maybe yang 5% je yang I tak faham. Kalau guna bahasa Sunda, memang 1% pun tak faham. Imagine macam mana I pergi kampung you waktu first tu, ya Allah, dia orang sembang ni. Lepas daripada situ, karena mungkin Arnis sering mendengar bahasa utara antara Faisal dengan family dia. Kalau cakap baik di rumah sini pun, kalau Faisal telepon dengan emak, bapak, mertua, Arnis sedikit-sedikit paham. Arnis kan dengan Faisal sering balik Kedah ya, berapa bulan sekali, sembang, gunakan bahasa utara. So Arnis pun dah mulai faham apa yang bapak cakap, apa yang mak mertua cakap, paham sikit-sikit. Alhamdulillah itu juga ilmu baru buat Arnis, and unik lah menurut Arnis. Tak tahu kenapa ya, di antara semua bahasa negeri yang ada di Malaysia, bukan karena Arnis mendapatkan orang Kedah, orang utara dan Arnis suka gitu bahasa utara, cuman ada keunikan sendiri bahasa utara tuh gitu, seksi je. Lagi kalau Faisal cakap dalam kalimat yang panjang, Arnis tak tahu makin fall in love gitu. Kayak bahasa Terengganu, Kelantan, and then apa lagi? Terengganu lain, Kelantan lain, Negeri Sembilan lain. Pahang juga lain, Negeri Sembilan juga lain. Sedikit-sedikit tahu juga lah slang-slang daripada Melaka, Negeri Sembilan, karena Faisal yang lagi tahu, tapi tidak yang tahu sangat macam bahasa utara lah, karena ya untuk pengetahuan saja lah. Ternyata Malaysia banyak juga bahasa dengan budaya yang lain-lainnya. Kalau compare Malaysia dengan Indonesia lah, Malaysia masih menggunakan bahasa Melayu, cuma je dialek je lain. So ada bunyinya lain sikit-sikit je.
Ubahnya sikit-sikit je. Perkataan tu masih perkataan itu, kecuali beberapa perkataan yang macam I cakap tadi lah. Tapi kalau di Indo, mostly setiap daerah tu dia ada bahasa dia tersendiri. Contoh macam Anis di bahagian Jawa Barat, jadi menggunakan bahasa Sunda. Kat situ yang lain lah. Anis juga belajar kadang-kadang daripada TV juga ya. Let's say lah, oh slang ini lain sikit. Anis tanya Faisal, slang apa ini? Oh ini slang Kelantan. Oh bunyi dia macam tu. Lagi satu, kenapa bahasa utara unik? Karena dia sedikit banyak dia menggunakan atau mix dengan bahasa English ya. Contoh yang Anis ingat adalah pasar jadi market. I rasa satu perkataan je lah. Tak tahu lah kalau ada lagi perkataan-perkataan lain. Maybe ada tapi sebab tak perasan kan. Kan nampak tu si budak tu datang. Dia memang tak boleh kalau tak masuk dalam frame. Dia nak masuk dalam frame juga. Mainlah masuk. Kalau dalam family I contoh macam towel. Kita orang tak pakai tualok tu. Oh belagak ke apa, Allah malam. Belagak je. Mengata dengan family sendiri. Tak maulah mandi pakai gayung, nak mandi pakai shower. Cuba mandi pakai shower. Mungkin setiap family ada berbeza-beza lah. Kalau di utara ada juga orang menggunakan perkataan bilik air, toilet kan. Dia tak panggil toilet, tak panggil bilik air, dia panggil pancong. Pancong. Pancong tu lebih ke Penang lah. Penang mesti pakai perkataan tu lah. Bahasa utara negeri apa aja sih yang kita tes Faisal? Ada Penang, Kedah dan Perlis. Lepas tu bahagian Perak di bahagian utara lah. Perak utara. Langkawi masih negeri Kedah. Langkawi adalah dalam negeri Kedah ya. Walaupun dia terpisah, dia pulau tapi dia negeri Kedah. Kalau ikut history, walaupun ISPM sejarah teruk lah ya. Bukan A lah ya. Berasal daripada negeri Kedah Tua. Dari nama asalnya untuk pengetahuan dulu lah. So dia termasuk sekali semua ni. Penang, Perlis, Kawi, Langkawi. So semua tu dalam Kedah Tua. Tapi kesini-kesini dia dipecahkan negerinya. Yang Kedah sekarang tu adalah yang tinggal Kedah. Yang lain tu jadi Penang, Perlis kan. Dan macam orang Perak di bahagian utara, contohnya macam orang Serai, Taiping. Taiping pun ada, dia campur-campur sikit lah. Masih ada yang menggunakan bahasa utara. So itulah dia special kan. Alhamdulillah keunikan untuk Arnis dan juga Faisal ya, karena kita berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda culture, jadi kita saling tukar budaya dan apa yang kita pernah alami dan juga punya, berkongsi experience dalam pernikahan dan perkenalan Arnis dengan Faisal. Jadi korang pun rasakanlah apa yang Arnis rasakan kalau korang menikah dengan berbeza culture. Vlog belajar bahasa utara dengan Cikgu Faisal cukup sampai di sini aja. Next, Semang Pupang adalah Faisal belajar bahasa Sunda. Bahasa Arnis. Unik juga bahasa Sunda, seorang nantikan vlog belajar bahasa Sunda. Lalu Arnis kalau cakap bahasa Sunda, or Arnis dengan family cakap bahasa Sunda, orang selalu minta subtitle. I'm so sorry, bukan Arnis tak mau, tapi Arnis memang tak ada masa lagi. Sekarang Arnis edit video pun di sela-sela jam tidur Arnis. Insyaallah kalau lepas tengok vlog belajar bahasa Sunda, korang mesti faham, insyaallah. Sikit-sikit lah, kita dapat basic je. Macam I pun sekarang to be honest tak faham. Cuma hari tu 0% ya, faham. So sekarang maybe lah 20% lah dah faham. Jadi bila dah faham 20% tu, boleh agak lah apa yang dia orang cuba maksudkan. Kenapa boleh paham secepat itu? Tak belajar secara formal or Arnis ajar Faisal like satu-satu tak? Karena apa? Kita praktis hari-hari. By the way, ada beberapa orang yang selalu kecam Arnis macam berlagak sangat pakai bahasa Melayu, lupa asal usul, lupa bahasa daerah sendiri. No, kalau korang nak tahu, Arnis cakap dengan best friend Arnis, kawan-kawan rapat Arnis, dengan Faisal pun Arnis still menggunakan bahasa Sunda. That's why Faisal boleh paham bahasa Sunda karena Arnis ya hari-hari pakai bahasa Sunda. Kalau korang selalu tengok vlog Arnis ada mix-mix kan. Logat Sunda Arnis memang tak boleh hilang, bukan karena disengaja, tapi karena memang susah. Arnis yakin orang Sunda atau orang dari manapun itu berhijrah ke satu tempat, logat dia tak akan hilang dengan begitu saja. Apalagi Arnis yang baru duduk 3 tahun, cenah, mah, teh memang tak boleh hilang. Bukan Arnis melupakan asal usul, karena Arnis berprinsip di mana Arnis berpijak, disitulah Arnis harus menjunjung lah gitu istilahnya ya. Arnis sekarang tinggal di Malaysia ya, Arnis harus belajar bahasa Malaysia, budaya di sini. Arnis cakap dengan orang Malaysia ya pakai bahasa Melayu, takkanlah Arnis cakap dengan bahasa Sunda juga. Orang jangan kecam kalau korang tak nampak betul. Arnis still menggunakan bahasa Sunda dengan baik, bahasa Indonesia dengan baik juga. Kalau korang nak cakap bahasa Indonesia, bahasa Sunda dengan Arnis, ya silakan, Arnis pun still boleh. Arnis tak melupakan gitu. English lagi ya, lagi satu Arnis kenapa beranikan diri cakap English padahal English Arnis buruk sangat gitu. Setengah belajar untuk diri Arnis setengah belajar untuk Ziad juga, karena Arnis tak mau Ziad macam Arnis. Lagi duduk di bandar KL macam ni, English tuh penting lah. Essential, keperluan. So itu yang diterapkan Arnis dengan Faisal dengan Ziad juga. Arnis tak mau Ziad full English, Arnis tak mau Ziad full Malaysia, Arnis tak mau full Sunda, full apa, karena kan Ziad
banyak ini ya daripada Arnis dengan Faisal. Menyeimbangkan, yang penting Englishnya boleh, Malaysianya boleh. Insya Allah ya step by step kena melalui proses. Arnis pun bukannya berlaga, on proses dalam belajar. Lain daripada Faisal, Arnis belajar bahasa Kedah daripada mana lagi? Kalau TV jarang ya. Arnis selalu tengok Muabelas. Muabelas kalau live kan logat Kedah tuh padu sangat. Dia memang full bahasa utara. Daripada situ selain belajar make up, Arnis juga belajar bahasa Kedah. Memang sedap lah kalau dengar Muabelas cakap tuh padu gila. Logat mahrojul bahasa utara dia dengan pronunciation dia. Kita boleh belajar banyak benda di dunia ini. Kita berasal daripada mana, yang penting kita tidak kasih orang. Kita mau belajar untuk yang lebih baik, ya why not gitu kan. Kalau kata nenek Arnis, ilmu mah terberat dibawa kemana-mana, cina gitu tak. Bahasa Sunda dibawa kemana-mana, bahasa Indonesianya atau bahasa Malaysianya, ilmu itu tak berat lah kalau kita pergi mana-mana pun. Meskipun kan kita share ilmu yang bermanfaat, itu kan amal jariah buat kita juga ya. Kok jadi dakwah sih? Suatu yang baik lah menimba ilmu apapun itu. So orang oke, jadi panjang kan? Udah penat orang. Nama juga sama Pompang. Kan jangan heran lagi yang baru subscribe Arnis, tengok Arnis nih kenapa sih cakap nih laju? Katanya dah nak habis, tapi sini nama pun Arnis kan. Kalau tak macam ni bukan Arnis. Oke, see you orang di next vlog belajar bahasa Sunda bersama Faisal dan Arnis. Bye bye.